أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله wa syukru lillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Yaitu perkara yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah wasiat yang kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, yaitu berkenaan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi bid'ah dan bersikap istiqamah. Perkara yang keenam, perkara yang kelima, seseorang Muslim harus, yakni semestinya, menyucikan dia, yakni meyakini kesucian Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Dan jangan sekali-kali menisbahkan suatu keburukan pun kepadanya. Jadi antara wasiat Syekh Abdul Qadir yang kedua ialah saranan supaya kita sentiasa mensucikan Allah daripada segala bentuk sifat-sifat kekurangan dan kecelahan. Itulah pengertian yang ada pada ungkapan tasbih yang kita sebut subhanallah, yang kita wiridkan dia, yang kita baca 33 kali pada setiap kali selesai bersolat. Yang ini menjadi wirid sebahagian kaum muslimin, yaitu bertasbih, memuji, mensucikan Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak bagi dia. Jadi tasbih yang kita sebutkan itu, yang kita wiridkan, yang kita zikirkan selepas solat itu, yang merupakan suatu yang disyur, yakni
Bertasbih mensucikan Allah ini termasuk apa yang disarankan oleh Nabi supaya diamalkan setiap kali selepas solat. Ada riwayat menyebut sesiapa yang bertasbih mensucikan Allah, bertahmid, yakni memuji Allah, dan bertakbir mengagungkan Allah, yakni mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setiap satu itu 33 kali menurut riwayat yang masyhur. Maka ganjarannya seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi, terampunlah segala dosa-dosanya, walaupun seperti buih-buih di lautan. Jadi ternyata bahawa amalan ini ada sunnahnya dan dijanjikan kelebihan yang sangat besar. Terampun dosa-dosa yang sekalipun banyak seperti yang disebut dalam hadis, walaupun seperti buih-buih di lautan, terampun. Maka antara kalimat-kalimat yang mendatangkan kelebihan ini adalah tasbih yang kita ucapkan subhanallah. Jadi subhanallah yang kita ucapkan itu sebenarnya ucapan kita yang maksudnya kita mensucikan Allah, meyakini kesucian Allah daripada sebarang sifat-sifat kekurangan. Dalam pengajian sifat 20, bahawa kita ini diwajibkan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Berarti jumlahnya itu tidak terhad. Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci, maha suci daripada segala sifat kekurangan. Itu yang asas. Maka antaranya 20 sifat yang kita belajar dalam sifat 20. Jadi 20 sifat itu yang wajib bagi Allah, demikianlah lawannya yang mustahil bagi Allah. Itu adalah sebahagian daripada apa yang wajib kita yakini terhadap Allah, apa yang wajib kita tahu dan yakini terhadap Allah. Sedangkan sifat kesempurnaan Tuhan itu lebih banyak daripada itu, tidak terhitung jumlahnya. Demikian juga sifat yang mustahil bagi Allah, yaitu lawan bagi sifat yang wajib bagi Allah itu, tidak terhad jumlahnya. Tidak terhad jumlahnya itu. Itulah yang perlu kita fahami. Jadi 20 sifat yang kita pelajari itu, yang kita yakini itu, ada sebahagian yang wajib kita tahu dan kita yakini, yang wajib kita pelajari, kita tahu, kita fahami dan kita yakini. Jadi sekarang antara wasiat Syekh Abdul Qadir kita, supaya kita ini sentiasa mensucikan Allah daripada sebarang sifat-sifat kekurangan. Dengan arti tidak boleh kita menisbahkan sebarang keburukan kepada Allah. Tidak boleh. Sekalipun pada hakikatnya segala perkara-perkara buruk yang terjadi hakikatnya juga adalah takdir dari Tuhan. Inilah yang perlu kita fahami dalam permasalahan takdir. Menjadi salah satu di antara rukun-rukun keimanan, salah satu di antara 6 rukun keimanan kita itu meyakini takdir Allah. Antumina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau percaya, kau yakini takdir Allah baik atau buruk. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan nasihat Syekh Abdul Qadir supaya sentiasa mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat yang kurang, yang buruk, yang tidak sesuai bagi Allah.
Jadi maka salah satu yang perlu kita fahami baik-baik berkait dengan perkara ini ialah tidak harus kita menisbahkan takdir yang buruk itu kepada Allah. Sekalipun hakikat sebenarnya itu adalah takdir dari Allah. Maksudnya, dalam keyakinan kita, dan itulah yang kita disuruh yakini, segala apa yang berlaku, sama ada baik atau buruk, memang adalah dengan takdir Allah. Yakni tertakluk dengan kudrat dan iradatnya. Berlaku semua itu baik ke buruk ke, berlaku dengan kekuasaan Allah, terjadi dengan kehendak ketentuan Allah, dan diketahui oleh Allah kejadian itu. Tapi dalam percakapan kita, hal-hal yang buruk itu dilarang daripada dinisbahkan kepada Allah. Dilarang. Baik. Maka larangan itu adalah dinamakan syariat. Yani syariat melarang kita menisbahkan keburukan kepada Allah, sekalipun dalam keyakinan atau hakikat sebenar yang buruk itu juga adalah takdir daripada Allah. Jadi syariat mengajarkan kita bahawa kita ini disuruh menisbahkan kepada Allah itu segala yang baik-baik. Apa-apa yang berlaku yang baik, nisbahlah kepada Allah sebagai pembuat yang hakiki. Apa-apa yang buruk, nisbahkan kepada tempat ia terjadi. Baik, perbuatan baik, kita beriman, kita bersolat, maka segala kebaikan itu hendaklah kita nisbahkan bahawa semua itu adalah takdir Allah, bahawa kebaikan itu adalah Allah lah yang mentakdirkan, terjadi dengan ketentuan Allah, dengan kekuasaan Allah. Tapi keburukan, kemaksiatan, perbuatan maksiat yang kita lakukan, perbuatan jahat yang kita buat, yang ini sekalipun hakikatnya juga takdir daripada Allah, tapi dari segi penisbahan kita dilarang menisbahkannya kepada Allah. Kita disuruh menisbahkannya kepada tempat terjadinya keburukan itu. Kalau kita yang melakukan kemaksiatan, kitalah nisbahkan kepada kita. Tapi kebaikan nisbahkan kepada asal. Itulah yang kita diajarkan supaya seperti itu. Jadi menisbahkan segala perkara kepada Allah, baik atau buruk, itu dinamakan takdir, qada dan qadar. Itu juga dinamakan hakikat, yang sebenarnya. Adapun menisbahkan perbuatan itu kepada tempat terjadinya perbuatan itu, maka itu dinamakan syariat. Dinamakan syariat yang zahir. Jadi ada hakikat yang batin, ada syariat yang zahir. Hakikat yang batin itu urusan Allah. Apa-apa yang berlaku itu adalah dengan kekuasaan, dengan kehendaknya, dengan ketentuannya. Dan tidak ada orang tahu hakikat ketentuan Allah, apa yang akan ditentukan oleh Allah, apa yang akan berlaku menurut kehendak Allah. Tidak ada orang tahu pada hakikatnya. Jadi perkara ini dinamakan hakikat kerana dia terselindung dari pengetahuan manusia. Kita boleh agak-agak lah, boleh rancang, boleh agak, jadi sungguh tak tahu lagi, jadi gedap. Sebab apa? Kerana apa yang akan berlaku nanti itu rahsia Tuhan. Dia adalah suatu hakikat yang terselindung dari pengetahuan manusia. Apa yang akan berlaku, kita rancang, kita cari jalan, kita rancang, kita usaha. Bila bertepatan dengan kehendak Allah, takdir Allah, jadi.
Bila tidak bertepatan dengan kehendak dan takdir Allah, tak jadi. Jadi hal yang berkait dengan urusan ketuhanan ini, takdirnya, kehendak ketentuannya, itu adalah rahsia, tak ada orang tahu. Dan itu dinamakan hakikat. Sebahagian daripada makna hakikat, kerana dia terselindung dari pengetahuan manusia. Adapun dari aspek usaha kita ni, disuruh supaya buat yang baik, meninggalkan kejahatan, sesuatu yang usahanya diserahkan kepada kita, ditaklifkan kepada kita, diperintahkan kepada kita, maka itu dinamakan syariat. Syariat namanya. Jadi dalam syariat ini, apa-apa yang baik pada perbuatan kita itu hendaklah kita nisbahkan terus kepada Allah. Kita ini menjadi seorang yang mukmin, dapat beramal soleh, itu adalah dengan taufik hidayah Allah. Terus dinisbahkan kepada Allah. Tapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, kemaksiatan kita, kedurhakaan kita, kelalaian kita, kecuaian kita, nisbah pada diri kita, nisbah kepada tempat timbulnya perbuatan itu. Sekalipun hakikatnya juga kembali kepada takdir Allah. Jadi menisbahkan perbuatan ini kepada diri manusia itu dinamakan adab, dinamakan syariat. Juga ada perkataan lain yang digunakan, iaitu adab. Jadi segala perbuatan yang baik, kembalikan dia kepada asalnya, iaitu takdir Allah. Adapun perbuatan yang buruk, nisbahkan dia kepada tempat dia timbul. Dan itu adalah suatu bentuk adab dalam percakapan, adab kita. Maka sebab itu ada orang berucap dalam ucapan, segala yang baik itu datang daripada Allah. Betul, penisbahan kepada asal. Dan segala yang buruk itu datang dari kelemahan saya. Yang tu pula boleh. Yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang dari kelemahan saya. Betul dari satu sisi, salah dari satu sisi. Kalau ucapan kita itu adalah adab, betul. Segala yang buruk itu datang dari kelemahan saya, atas dasar adab percakapan, betul. Tapi kalau itulah yang menjadi keyakinan kita, segala yang buruk itu memang akulah pembuatnya, salah keyakinan. Tauhid kita sudah rosak, keyakinan kita sudah rosak. Jadi menisbah yang baik kepada Allah itu yang aslinya. Menisbah yang buruk itu kepada tempat dia terjadi, itu adabnya. Dan kita disuruh seperti itu. Tapi semuanya datang daripada Allah. Kul kullun min indillah. Disebut dalam Al-Quran, katakanlah, kullun min indillah, semuanya datang dari Allah, baik ke buruk. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa kebaikan yang menimpamu itu datang dari Allah. Apa yang buruk, fa min nafsik. Apa-apa yang buruk yang menimpa dirimu itu, fa min nafsik, itu datang dari dirimu sendiri. Tapi di penghujungnya disimpulkan, kul kullun min indillah. Katakanlah, semuanya datang daripada Allah. Jadi kita menisbahkan hal yang buruk kepada kita sebagai pelakunya itu, sebagai pengusahanya itu, orang yang mengusahakannya itu dinamakan maqam adab, adab kita. Itulah yang ada di dalam suratul Fatihah. Perhatikan suratul Fatihah. Hal-hal yang baik pada firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, kita minta, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu disambung dengan firman Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi dalam bab kebaikan, kenikmatan dinisbahkan terus kepada Allah, iaitu jalan yang orang-orang yang engkau, ya Allah, beri nikmat kepada mereka. Engkau yang berikan nikmat, engkau yang berikan hidayah kepada mereka. Jadi kebaikan itu dinisbahkan terus kepada Allah.
Tapi lain keadaannya bila perkara itu perkara yang buruk, yang dilihat pada ayat selanjutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Dimurkai tidak disebut bukan jalan-jalan, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, tidak. Tapi digunakan ayat yang lain, jalan orang-orang yang dimurkai. Tapi siapa yang murka? Allah lah yang murka. Tapi adabnya tidak disebabkan. Dimurkai, yang ini disebabkan kepada orang itu. Waladdallin. Demikian juga orang-orang yang sesat. Jadi padahal tidak dikata jalan orang-orang yang engkau sesatkan, tidak disebut seperti itu. Tapi disebut orang-orang yang sesat, dinisbahkan kepada orang itu. Kenapa? Adab. Jadi menisbahkan yang buruk kepada diri manusia itu sebagai si pelakunya atau orang yang mengusahakan perbuatan itu adalah adab, dan itulah yang disuruh. Tapi dalam keyakinan kita, tetap kita kena kembalikan kesemuanya kepada takdir Allah. Kullum min indillah. Maka sebab itulah ukuran dosa pahala bukan pada perbuatan yang berlaku, tapi pada usaha yang diusahakan. Bukan atas kejadian itu, tapi atas usahanya. Disitulah ada ukuran dosa dan pahala, usaha yang diusahakan. Sebab itulah sekiranya terjadi perbuatan yang buruk, terjadi kemaksiatan yang mana orang yang terlibat melakukan perbuatan itu tidak sengaja melakukannya, jadi bukan usaha dia, bukan kehendak dia, tapi berlaku perbuatan itu. Perbuatan itu tidak dikira sebagai dosa, tidak dikira sebagai dosa. Sebab apa? Dosa pahalanya bukan atas perbuatan itu, tapi atas usahanya. Baik. Seseorang yang makan hak orang, makanan hak orang. Baik, kalau dia makan hak orang dari segi syariat itu salah, dosa hukumnya. Tapi sekiranya dia makan hak orang dalam keadaan dia tersilap, dia ingat hak dia, rupanya tukar dengan hak orang, sedangkan perbuatan makan hak orang itu sudah berlaku. Tapi orang yang terlibat dengan perbuatan itu berlaku secara kesilapan, dia silap, maka dia tidak dikira dosa. Padahal sudah makan makanan orang, sudah ambil hak orang, tapi oleh kerana itu bukan usahanya, kerana kesilapan, dia silap, bukan dia nak gitu, bukan dia rancang begitu, bukan dia sengaja nak buat macam tu, maka tidak dikira dosa. Demikian juga segala perbuatan, sekiranya seseorang itu tidak bersolat asar. Baik, kalau dia tidak bersolat asar, berarti dia telah melakukan kemaksiatan, dia sudah berdosa. Tapi sekiranya dia tidak bersolat asar kerana terlupa, gali ke vacuum tu jika dia dah ingat kali selepas zuhur tu dia bagi, ada bagi kereta, bagi sudah kali tak teringat sekarang sembahyang asar. Sekarang dia sudah meninggalkan solat asar, maka hakikatnya dia sudah berdosa. Tapi oleh kerana perbuatan itu berlaku bukan dengan kehendaknya, bukan perancangannya, bukan usahanya, bukan kemahuannya, tapi berlaku dengan terlupa, dia tidak dikira berdosa. Orang yang makan pada waktu siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa, berarti dia telah membatalkan puasanya. Dia telah melakukan kemaksiatan kerana tidak berpuasa. Dan kalau puasanya, kalau dia berpuasa sebelum itu, batal puasanya. Tapi sekiranya perbuatan ini berlaku pada seseorang yang tak ingat bahawa dia sedang berpuasa, padahal dia sudah makan di siang hari bulan Ramadan, tapi oleh kerana dia tak ingat hari itu dia berpuasa, maka perbuatan itu sekalipun
Zahir perbuatan itu dikira dosa kerana tidak berpuasa, tapi orang yang terlibat melakukan perbuatan itu bukanlah disengajakannya, bukan dia nak macam itu, bukan dia usahakan seperti itu, bukan dia buat seperti itu, bukan dirancang seperti itu, tapi dia melakukannya dan kerana dia terlupa dia sedang berpuasa, maka dia tidak berdosa. Dan puasanya pun tak batal. Puasa pun tak batal. Itulah maksud. Bahawa dosa pahala itu ukurannya kepada apa yang diusahakan, bukan apa yang terjadi. Apa yang terjadi sekalipun dosa, tapi sekiranya bukan diniatkan, tidak disengajakan, atau tersalah, atau terpaksa, semua itu tidak dikira berdosa. Sekalipun terjadi perbuatan. Kerana dosa pahala adalah menurut usahanya. Itulah yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Dia akan memperoleh ganjaran pahala menurut usaha yang diusahakan. Digunakan usahanya. Dan dia akan menanggung balasan seksa menurut kejahatan yang diusahakan. Jadi dosa pahala ni atas apa yang dia usaha nak buat, bukan atas benda jadi. Sekiranya berlaku perbuatan itu tapi bukan disengajakan, tidak dikira. Itulah yang perlu kita faham dalam bab perbuatan, dalam bab dosa pahala berkait dengan perbuatan Tuhan. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, pertama sekali kita kena sucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Maksudnya kita tidak boleh mensifatkan segala sifat yang negatif, yang aib kepada Allah. Tidak harus. Maka termasuklah yang kita jelaskan tadi, iaitu tidak harus kita mensifatkan, antara cabang-cabangnya adalah tidak harus kita mengaitkan perbuatan yang buruk itu kepada tempat timbulnya kejadian di perbuatan Allah. Kita kena disebabkan kepada manusia. Sebab itu di zaman Sayyidina Umar ada orang yang ditangkap kerana mencuri dan nak dijatuhkan hukum. Lalu dia berhujah, aku mencuri ini dengan takdir Allah. Dia berhujah dengan Sayyidina Umar. Maksudnya jangan hukumlah aku, kerana aku curi ini memang sudah ditakdirkan Allah. Dia jawab macam. Sayyidina Umar pun jawab balik, aku pun menghukum dengan takdir Allah. Jadi kalau aku jatuh hukum pun jangan marahlah, memang ini juga takdir Allah. Jadi kawan ini tak berselindung dengan takdir atas perbuatan buruknya itu dilarang sama sekali. Jadi apa-apa yang buruk itu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Demikian juga sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah tidak harus dinisbahkan kepada Allah. Seperti Tuhan itu sifat pelupa. Dalam keyakinan kelompok-kelompok Syiah, mereka ada satu keyakinan yang dinamakan badan, istilah Arab, dengan makna ada benda-benda yang sebelum berlaku Tuhan tak tahu benda tu. Bila berlaku barulah Tuhan tahu. Jadi mereka telah mensifatkan sesuatu perkara yang dilihat suatu sifat kekurangan. Kurang sifat tu bukan sifat kesempurnaan. Bila berlaku baru tahu. Sebelum dia berlaku tu Tuhan tak tahu lagi benda tu. Belum dia lagi akan berlaku. Bila berlaku tu barulah Tuhan tahu terhadap perkara tadi. Ini menjadi keyakinan sekelompok orang Syiah dalam bab ini. Dan ini diistilahkan sebagai, dibahaskan oleh ulama-ulama Usuluddin sebagai badan. Maksudnya baru timbul, baru jadi. Jadi itu baru termaklum dalam ilmu Allah. Sebelum berlaku benda tu Tuhan tak tahu nahu tentang perkara. Ini keyakinan. Dan seperti ini sebahagian daripada sifat-sifat yang kurang yang tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Demikian lagi kita mensifatkan Tuhan itu pelupa ataupun tidur, sakit, sekalipun ada dalam hadis. Sekalipun ada dalam hadis. Sebab itu dalam memahami hadis-hadis seperti ini, kita kena ikut manhaj yang dipegang oleh ulama-ulama yang muktabar. Kita akan bertemu dengan hadis-hadis yang mengaitkan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah.
Kalau kita faham zahir hadis itu, memang kita mensifatkan Tuhan dengan sifat yang sangat tidak layak. Tetapi hadis itu tidak bermaksud seperti itu. Ulama-ulama kita sudah menjelaskan kaedahnya, bahawa ayat-ayat seperti itu adalah merupakan ayat-ayat yang majazi saja, simbolik saja. Seperti apa? Seperti hadis yang menggalakkan kita supaya pergi menziarahi orang sakit. Ada hadis kursi yang berkait dengan perkara ini. Nabi SAW menjelaskan, Allah berfirman dalam hadis kursi ini, Tuhan berfirman, Abdi ana marid falam ta'udni. Wahai hambaku, aku sakit, tapi kamu tak datang mari ziarah. Jadi kalau kita faham secara zahir hadis ini, Tuhan sakit juga. Jadi dalam kis nasihat Syekh Abdul Qadir ini, kita perlu mensucikan Tuhan dari sebarang sifat kekurangan, termasuklah sifat sakit. Pada kita sakit ini sifat yang kurang. Kalau manusia sakit ni lemah lah, dorok. Tidak layak dinisbahkan kepada Allah. Tapi kalimat ini ada dalam hadis. Maka para ulama menjelaskan, maksudnya itu adalah bukan mensifatkan sifat itu bagi Tuhan. Tidak. Dia hanyalah perkataan majazi saja. Nak beritahu bahawa aku ni sakit pun dah ziarah. Maksudnya, kita ni, bila kita tengok orang sakit, kita ziarah. Di situlah kita akan menemui Allah. Maksud menemui Allah itu, kita akan tengok Allah lah yang mentakdirkan sakit. Bila kita tengok sakit, siapa dia nak sakit? Tak ada orang nak sakit. Tadi pergi hospital, bergelimpangan. Ada naik kaki katah lah, ada tak ada tangan lah, ada begitu balut sini, tolak balut sini. Siapa dia nak begitu? Tak ada orang nak. Tapi kalau kita tanya, apa terjadi? Di situlah masuk. Kau akan menemui Allah di situ. Jadi menemui Allah itu dengan arti kau akan melihat kebenaran Allah yang mentakdirkan sakit, yang menetapkan, yang mentakdirkan sakit ini kepada hamba-hambanya. Itu maksud. Jadi bila kita ziarah orang sakit ni, ibarat macam bahasa kinayahnya macam pergi ziarah Tuhan lah. Tapi itu bahasa kinayah saja. Dengan arti kalau kita ziarah orang sakit, mengingatkan kita kepada Allah yang menetapkan sakit itu kepada hamba-hamba. Tak nampak, tak tengok depan mata, tak nampak. Dia tengok orang ni penyakit gini, macam-macam pasal penyakit. Tak siapa dia nak lagi. Tak ada orang nak. Tapi berlaku juga. Kenapa? Takdirnya. Dan ingat kita kepada Allah. Itu masuk kita ke ziarah itu. Jadi kita ziarah orang sakit, tapi di situ kita menemui kebenaran Allah. Jadi hadis-hadis seperti ini perlu dihurai. Tidak boleh dipahami secara zahir. Ulama-ulama kita telah menetapkan kaedah untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis, dalil-dalil yang mengandungi kalimat-kalimat atau perkara-perkara seperti ini. Jadi kesimpulan mudahnya, tidak harus sama sekali kita mensifatkan sifat-sifat yang buruk kepada Allah. Tidak harus. Dulu sudah saya jelaskan tentang penggunaan kalimat samsing. Sudah saya jelaskan bahawa dalam bahasa Melayu, secara mudahnya saya nak simpulkan balik, bahawa perkataan itu dalam bahasa Melayu adalah maknanya buruk, negatif. Perkataan itu. Maka tidak harus disifatkan kepada Allah. Dinisbahkan kepada Allah. Cuma apa yang berlaku itu kesilapan penggunaan bahasa. Bukan berarti nak mensifatkan Tuhan dengan sifat yang buruk, tapi kesilapan di dalam pemakaian bahasa saja. Itu saja. Dan jangan sekali-kali menisbahkan suatu keburukan pun kepadanya. Jangan kita nisbahkan apa-apa yang buruk kepada Allah. Jadi kalau dalam bab apa yang berlaku, perbuatan yang berlaku, kejadian yang berlaku, segala perbuatan yang buruk, segala kejadian yang buruk itu jangan dinisbahkan kepada Allah. Dan itu dinamakan adab. Dinamakan adab. Namun dari segi keyakinannya, wajib kita yakini segala apa yang berlaku itu adalah dengan takdir Allah. Dari segi keyakinan. Yang keenam, seorang Muslim
harus mempertahankan kebenarannya, yakni kebenaran Allah. Dan hendaklah jangan meragukan sedikit pun atas kebenaran tersebut, yakni kebenaran ketuhanan Allah. Hendaklah diyakini, jangan diragukan, dan perlu dipertahankan. Dengan arti kita perlu mempelajari dalil-dalil yang menghilangkan keraguan kita dalam keyakinan kita terhadap Allah. Perlu kita jaga keyakinan, jangan sampai ada keraguan-keraguan. Sebab itu dalam bab akidah, dalam bab tauhid, yang menjadi kewajipan kita sangat mudah. Sangat mudah. Dalam bab mengenal Allah, dalam bab contoh yang mudah kita ambil bab yang mudah sikit ataupun bab yang ringkas. Salah satu di antara keyakinan kita adalah tentang mengenal Allah. Dalam bab mengenal Allah ini, untuk memenuhi tuntutan mengenal Allah ini sangat mudah. Yang jadi payah tu pengajian kita. Sebab tu orang kita ngaji setahun dah habis lagi ni. Gua ni tak kenal Tuhan. Bukan tak kenal Tuhan, dah habis ngaji kita. Perlu beza antara mengenal Allah dengan memahami kitab. Dua benda yang berbeza. Orang kita ni keliru. Dia baca kitab ni, dah tak guru, sekali mengajar sebaring, dua baring, huraian panjang. Bab wujud saja berminggu-minggu nak berapi. Tak masuk lagi bab sifat-sifat yang lain. Nak berapi sesuatu kitab tu bertahun kadang-kadang. Apakah berarti yang kita belum selesai? Ini orang kita keliru. Antara kewajipan yang perlu kita faham tentang Tuhan yang kita yakini dengan pengajian tentang hal ketuhanan. Yang rumitnya itu mengaji kita. Yang kita perlukan tidak seperti itu. Yang perlu bagi kita ni tahu. Pertama sekali, sebagai contoh, antara yang wajib kita tahu tentang Allah adalah sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu ada, wujud namanya. Maka dalil mudahnya qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Jadi Tuhan itu Maha Esa, berarti Tuhan itu ada lah, dan Dia itu Maha Esa. Cukup untuk dalil Al-Quran. Kemudian dalil akal yang mudah, adanya alam ini. Setiap benda itu mesti ada tukang buat. Maka alam ini sudah ada, pasti ada tukang buat dia. Maka pembuatnya itu Allah. Sudah cukup, lengkap untuk kita memahami tentang kewujudan Allah. Tak dapat seminit pun. Tapi orang payahnya tu ngaji kita. Wujud artinya ada. Begitu, begini. Istilah ada tu maknanya gini, huraian ni, panu. Kalau dah berbulan-bulan nak berapi bab wujud. Itu pengajian. Kita beza ni. Jadi orang kita ni keliru. Tak habis lagi apa tu ain, tak habis lagi apa tu ain. Padahal tak habis itu pengajian kita. Bab yang dia perlukan untuk meyakini Tuhan sudah cukup. Cuma saya nak kaitnya, bila Syekh Abdul Karim pesan kepada kita, jangan kita ragukan sedikit pun tentang ketuhanan Allah. Dengan erti sekiranya baik ulama-ulama menulis kitab tentang bab tauhid ini, panjang kitab dengan dalil yang bermacam-macam. Baik, kita ini dari segi pemakaiannya tidaklah perlu mengkhatamkan kitab itu untuk mengesahkan i'tikad kita. Tapi sekiranya seseorang itu dilanda dengan persoalan yang banyak, mari pertanyaan-pertanyaan, mari bentuk-bentuk keraguan-keraguan, dia kena belajar kitab. Dia kena mengaji kitab-kitab tadi itu sekadar yang dapat menghapuskan syok dan keraguan fikiran dia. Maka pada waktu tak perlu dia ngaji. Tapi sekiranya tidak demikian, dia yakin tentang kewujudan Allah dengan dalil yang mudah tadi itu memadai untuk melepaskan tuntutan fardu ain dalam bab meyakini tentang wujudnya Allah. Memadai. Demikianlah sifat-sifat Tuhan yang lain, tentang kudratnya, tentang iradatnya. Sangat mudah. Dan inilah yang dijelaskan oleh imam-imam seperti Al-Ghazali di dalam kitab-kitab mereka. Adapun pengajian-pengajian yang melibatkan kaedah-kaedah ilmu,
dalam bab keesaan Allah ada istilah kamu tasil, kamu fasir. Kadang-kadang bingung orang itu. Benda kamu tasil, kamu fasir pun tak tahu. Istilah saja pernah hidup. Dalam tulisan Jawi dengan bahasa tu. Bacaan pun titik pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Itu rumit dari segi pengajian. Jadi saya sebut ini kerana ada sebahagian kita kadang dikeliru sikit. Sehingga dia faham, mengaji kitab tauhid ni Rasulullah dua ni, kuana akidah betul kedok ni, dia mari keraguan sikit. Kalau kita faham, akidah yang kita perlukan tidak seperti itu. Yang itu tu ditulis oleh ulama adalah bahasan ilmu. Orang yang nak menjadi alim, dia mengaji. Tapi orang awam untuk menjadi pegangan dia, tidak menjadi kewajipan dia untuk menghabiskan mengkhatamkan kitab itu. Tidak menjadi keperluan baginya. Tapi kalau dia nak jadi alim atau dia nak mengajar orang lain pula, dia kena mengaji kitab. Atau dia dilanda keraguan, ada pemikiran pertanyaan-pertanyaan, ini kalau gini guna, dia kena mengaji. Jadi keperluan pengajian itu adalah untuk orang yang dilanda syak dan keraguan, orang yang dilanda syubhah dalam istilah ulama-ulama itu. Ada syubhah-syubhah tertentu yang menjadi dia terfikir. Kalau gini guna, mari syubhah-syubhah tu dia kena mengaji. Ataupun tadilah dia seorang yang nak mengaji secara mendalam, dia nak jadi mahir dalam bab tu, jadi nak ajar orang pula lepas tu, dia kena mengaji. Tapi untuk orang awam, tuntutannya tidak seperti itu. Perlu kita faham dalam bab akidah. Untuk memahami tentang hal ketahanan itu adalah mudah dan jelas perkara. Yang rumit itu pengajian. Jadi bila Syekh Abdul Qadir menasihatkan kita supaya jangan ragukan sedikit pun kebenaran tentang Tuhan. Macam mana kita nak jaga supaya jangan ragu? Kalau kita ada kemahuan, ada kebolehan, ada waktu yang baik, pergilah belajar ilmu akidah yang memberikan kekuatan kepada fikiran, kefahaman dan keyakinan kita. Supaya apa? Supaya tidak dilanda keraguan-keraguan. Jadi ulama-ulama kita ni menulis kitab Usuluddin yang detail tu, yang bahas ilmu yang agak dalam, yang agak panjang sikit tu, sebenarnya untuk penuntut ilmu, orang yang nak mahir dalam bab tu, kemudian dia nak ajar orang pula, ataupun orang yang untuk tujuan penyelesaian masalah kepada orang yang dilanda syubhah, atau orang yang tugasnya sebagai tugas fardu kifayah menjawab kemuskilan-kemuskilan yang dikemukakan oleh orang-orang yang bukan Islam dan sebagainya. Dia kena mengaji kita. Jadi pengajian detail kitab itu untuk orang seperti ini. Tapi kalau orang awam seperti kita ni, untuk dia pakai tidak seperti itu. Tapi kalau dia daripada dia duduk saja wakaf baik mengaji, lebih baik. Itu lebih mengukuhkan ilmunya. Tapi untuk memenuhi keperluan dia itu tidak seperti itu. Perlu kita faham kan? Dan kata Syekh Abdul Qadir, kita kena pertahankan keyakinan kebenaran Allah, tentang kewujudan Allah, tentang ketuhanan Allah. Perlu dipertahankan akidah ini. Kalau ada orang yang cuba meragukan kita atau meragukan umat Islam tentang aspek-aspek ketuhanan yang berkemampuan, kena pertahankan, kena jawab, kena jelaskan. Itu maksud Syekh Abdul Qadir menganjurkan kita supaya mempertahankan kebenaran Allah ini dan menjaga diri kita jangan sampai dilanda keraguan. Yang ketujuh, seorang Muslim harus di sini maksudnya wajib, semestinya bersabar selalu. Syekh Abdul Qadir ini nasihat kita supaya selalu bersabar dalam setiap keadaan. Dan jangan sekali-kali menunjukkan sifat ketidaksabaran. Manusia ini dalam bab ini dia ada banyak tahapan. Tahapan yang kita disuruh sabar. Sabar ni artinya kita terima apa yang ditetapkan, apa yang berlaku itu sebagai takdir Allah. Kita terima. Dalam keadaan kita rasa perih,
Tapi kita lawan keperitan kita itu kerana nak menerima apa yang ditakdirkan. Kita panggil sabar. Kita ditakdirkan dengan sesuatu musibah seperti sakit. Kita terima bahawa itu ditakdirkan oleh Allah sebagai ketetapan Allah. Dan kadang sekalipun kita tak berakhir sakit ni, perih kita sakit ni, kita tak suka mana, kita memang nak sihat, tapi kita menerima takdir yang buruk tadi tu. Kita tahan juga ke mana-mana pun, biarlah, sakit pun sakitlah. Kita meletakkan diri kita ni meyakini dan menerima apa yang ditakdirkan Allah. Dan kadang kita rasa terbeban, payah, berat, tebang, kita terima juga. Itu orang panggil sabar. Menerima dan kadang rasa berat dan payah. Itu sabar. Kurang daripada ni bahaya. Baik, kalau dia tidak sabar, dia banyak bersungguh. Sekiranya dia ada keyakinan tentang takdir, tapi dia bersungguh, ini adalah satu kesalahan, dosa. Banyak bersungguh. Apalah kena ke dia, tak kena ke lain. Tapi orang tanya, semua takdir atau ya takdir Tuhan, tapi apalah kena ke aku, tak kena ke lain. Dia beroyak. Tapi takdir, memang dia yakin, dia tahu ada takdir. Jadi ada imannya, masih ada imannya. Tapi sumbutan dia tu duk sumbu situ, sumbu sini, duk puas hati situ, duk puas hati sini, itu ada satu kesilapan, itu satu dosa. Ini bawah dia boleh sabar ni. Banyak bersungguh, banyak duk puas hati, tapi yakin pada takdir. Tapi kalau dia turun bawah lagi sehingga dia sudah menafikan ada takdir Allah, rosak imannya. Rosak iman. Itu bahaya bawah dia sabar. Bawah sikit dah apa lagi? Satu kesilapan, satu dosa, banyak bersungguh, banyak dua hati, tapi yakin ada takdir. Cuma hati itu dah nak tiba, dah nak tahu siapa. Banyak bersungguh, banyak berumuk dan macam-macam. Maka sabar ni dia bertahan. Kepayahan itu dia terima. Dia terima kepayahan sebagai takdir Allah Ta'ala, sekalipun dia sedih, kadang-kadang menangis, kadang-kadang terbih mata, tapi dia tahan juga. Itu sabar. Tapi kalau baik lagi, ditingkatkan, dia panggil redha. Bukan saja dia terima, tapi dia senang hati dengan apa-apa yang berlaku. Itu payah. Kita boleh bertahan pada sabar pun gagah dah. Itu dikira kuat dah. Sebab ramai kita ni kadang-kadang terpapah, jatuh dah sekarang. Tak tahan sabar ni. Jadi Syekh Abdul Qadir berpesan, sebab apa? Hendaklah selalu bersabar. Sebab dalam hidup kita ni tak lari daripada benda ni. Tak ingat lari. Semua perkara perlu sabar. Nak buat ibadat perlu sabar. Kita nak buat ibadat, ada kala mari rajin, ada kala mari makan. Bukan sabar. Setengah ibadat mudah buat, tapi setengah ibadah yang lain payah nak buat. Jadi semua itu perlu sabar dalam buat ibadat. Kita mudah mari untuk bersolat Jumaat, tapi kadang-kadang susah untuk berzakat. Kadang-kadang kita mudah untuk bersolat, tapi susah berpuasa. Bahkan dalam satu ibadat yang sama pun, ada hari rajin, ada hari malam. Dalam ibadat perlu sabar, hari-hari kita perlu. Demikian juga untuk menjauhkan diri daripada kemaksiatan larangan Allah. Nak tinggal, nak tahan mulut kita ni supaya jangan kita duduk cela korang, jangan kita duduk bodoh korang, jangan kita duduk mubah orang, jangan kita kecil orang, jangan kita itu dan ini, jangan kita tipu orang. Semua benda-benda itu benda-benda hak nafsu kita sedap lagi, hak hati kita ni cenderung situ lagi. Tapi cuba nak tahan, jangan sampai kita memfitnah orang, jangan kita duduk cerita aibkan orang. Nak tahan diri itu tidak mudah, perlu sabar. Perlu sabar nak tahan benda gitu. Demikian juga dalam menghadapi dugaan hidup. Ada saja kakak daya bocor, kakak mari demam, kakak tak ada piti. Ada cerita, ada je macam-macam. Orang kaya cara kayanya, orang miskin cara miskinnya. Orang miskin tak ada piti nak beli. Orang kaya tak ada makan lebih, kena pergi hospital. Macam-macam. Dia mari pasal itu pun.
Hak tak ada rumah, susah duduk tidur celah-celah. Ada rumah pipa, takut curi naik pula. Macam-macam penyakit iman ni. Senang gaya senang, susah gaya susah. Ada belakang penyakit. Maka sebab tu pesan Syaikhul Qadir, hendaklah kau bersabar, sentiasa kau bersabar. Kenapa? Dalam hidupmu penuh dengan sabar. Maka demikianlah antara nasihat-nasihat Syaikhul Qadir jalani, dan insya-Allah nasihat-nasihat selanjutnya ini akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.